Bab sifati hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ni telah dibaca minggu lepas, cuma tak ada bincang. Kita terus dengan perbincangan syarah hadis ini. Imam Abu Daud ambil hadis ini daripada beberapa orang tu guru dia. Yang pertama dia bernama Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, yang keduanya Uthman bin Abi Shaybah, dan ketiganya Hisham bin Ammar, dan keempatnya Sulaiman bin Abdurrahman. Dua orang ni, Hisham bin Ammar dan Sulaiman bin Abdurrahman, adalah orang Dimashq. Kadang-kadang yang di setengah-setengah tempat itu sebahagian daripada mereka, yang ni empat orang ni, menambahkan daripada sebahagian yang lain satu perkataan atau sesuatu, adalah tambah lebih kurang itu dalam riwayat mereka. Jadi dia sudah riwayat ada awal-awal lagi. Lepas tu apabila dalam riwayat nanti tengah-tengah tu dia akan riwayat lah, orang ni kata gini-gini, orang ni dalam riwayat dia gini-gini. Semua mereka ini mengambil hadis daripada Hatim bin Ismail. Hatim bin Ismail. Jadi hak dia ambil daripada Hatim bin Ismail ni berbeza, setengah-setengah perkataan, setengah-setengah perkara tu pada perawi 4 orang lah. Walau bagaimanapun makna riwayat mereka itu sama, cuma mungkin lafaz dia di sana sini ada berbeza. Semua mereka ambil daripada Hatim bin Ismail. Hatim bin Ismail ambil daripada Ja'far bin Muhammad, yang dikenali dengan Ja'far As-Sadiq. Orang Syiah Imam 12 menganggap dia ni sebagai imam yang ke-6. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad. Muhammad tu ayah dia, iaitu Muhammad Al-Baqir, yang dianggap oleh mereka sebagai imam yang kelima. Muhammad Al-Baqir cerita kepada anak dia Ja'far As-Sadiq, katanya dakhalna ala Jabir bin Abdullah. Dakhalna ala Jabir bin Abdullah, kami masuk menemui Jabir bin Abdullah. Ini bila pergi ke rumah dia, masuk berjumpa dengan dia lah, jadi tetamu dia. Di sini kita tengok kita orang ahli sunnah ni, dalam kitab-kitab kita, sama ada riwayat ni dalam Muslim ke ataupun di lain-lain tempat, semuanya ambil daripada ni lah dengan sanad ni. Cuma di bawah dia tu mungkin ada berbeza-beza sanad, tapi hak bahagian atas ni daripada Ja'far bin Muhammad. Yang ni kita tidak bermusuh dengan orang-orang yang dianggap oleh imam-imam, oleh Syiah ni, tak ada musuh. Bahkan mereka supaya kita juga, supaya kita, supaya orang-orang lain juga, ulama-ulama lain juga ambil daripada sahabat. Kalau dia tu bukan sahabat, macam Muhammad Al-Baqir ini, dia ambil daripada sahabat. Tidak pula kata hadis ni, orang panggil hadis ni, siapa ke dia kan ikut jadi hadis. Tak ada lagu tu. Dalam kitab-kitab kita tak ada, tapi dalam kitab-kitab Syiah banyak lah lagu tu. Kata-kata Ja'far As-Sadiq tu sendiri hadis dah, dan kata-kata Muhammad Al-Baqir itu pun hadis juga. Jarang-jarang disebut dia ni ambil daripada orang-orang ni, ambil daripada sahabat tu, jarang-jarang. Di sini menunjukkan dia serupa orang lain jugalah, dari segi terima ilmu, belajar serupa orang lain. Dia tidak berasa segan, tidak berasa malu, tidak berasa jatuh kedudukannya sebagai anak cucu Nabi untuk terima hadis daripada sahabat tu, tak ada. Inilah gambaran Ahlul Bait dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semua orang-orang lain juga, dan hubungan mereka dengan sahabat-sahabat itu baik. Misalnya hak ni. Dan hadis Jabir ini dianggap hadis yang paling penting, rujukan utama kalau dalam bab haji. Rujukan utama kita dalam bab haji ialah hadis Jabir yang diriwayatkan oleh
Muhammad Al-Baqir, daripada dia anak dia Ja'far As-Sadiq. Jadi tak betul lah orang-orang Syiah kata ahli sunnah ni tak terima daripada imam-imam mereka. Imam-imam tu bukan main orang-orang yang hebat, tak saya terima. Tak terima. Kalau kita tak terima tu sebab dia, cara dia, mengikut kaedah dia. Bagi kita, kalau Ja'far As-Sadiq pun, kalau datah dia tu tak ada sanad, hadis itu munqati, putus. Dan dhaif. Gitu je kaedahnya, dhaif. Kalau cukup sanad, tidak kira lah. Walaupun bukan dia, bukan anak cucu Nabi pun kita terima, asalkan orang-orang itu adalah orang-orang yang cukup syarat untuk diterima dalam hadis. Dia kata dia pergi berjumpa ramalah dengan Jabir bin Abdullah. Bila kami sampai kepadanya, dia tanya, siapa ni mari? Sebabnya dalam cerita kemudian ni, dia pada ketika itu sudah buta, tak nampak. Dia pun tanya seorang-seorang, kita kata jumpa mata lah, jumpa mata seorang-seorang, sehinggalah sapa ke saya. Saya pun kata, saya Muhammad bin Ali bin Husain. Muhammad yakni Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain tu Sayyidina Husain. Fa ahwa biyadihi ila ra'si. Bila saya kata sebut bin tu keturunan dia tu, dia pun holor tangan ke kepala saya. Holor tangan ke kepala saya. Lepas tu pegang kepala tu, muka tak nampak kan, dia rasalah ke bawah. Rasalah ke bawah, dia buka kancing baju dari atas kata. Lepas tu buka kancing baju balik bawah. Kancing baju ni depan lah kita. Lepas pada tu dia pun letak tapak tangan dia di antara dua tetek saya. Dia di bahagian hadapan dada ni kan, letak tangan. Wa ana yawma idzin ghulamun syab. Pada ketika itu saya muda belia, kata dia. Kata siapa? Jadi Muhammad Al-Baqir. Pada ketika itu saya muda belia. Dia pun kata sambil dia mengucapkan, marhaban bik wa ahlan ya ibn akhi. Selamat datang, selamat datang wahai anak saudaraku. Jadi apa ya dia dibuka kancing baju balik atas, buka kancing baju balik bawah jamuh tu untuk bermesra dengannya. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam syarah ni ada sebut Jabir buat begitu untuk bermesra, untuk menyatakan kasihnya kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada dia pada masa itu masih muda belia lagi, budak lagi kita kata. Imam Nawawi kata adapun kalau orang itu sudah orang tua, tidak molek masuk tangan lagu tu, letak dada lagu tu, tak molek. Kalau budak-budak boleh buat gitu sesuai dengan dia. Supaya juga budak-budak kalau dia mari orang-orang tua letak tangan atas kepala tanda kasih. Tapi kalau orang tua orang tak buat gitu, tak sesuai. Nak sapu bahagian dada tu tidak sesuai. Jadi apa yang buat gini? Tadilah kerana nak mesra, nak menyatakan sayang dia dan nak memuliakan pemuda ini. Sal amma syi'ta, tanyalah apa yang kamu mahu. Dia kata tanyalah, nak tanya gapo. Saya pun tanya dia. Wa huwa a'ma, pada ketika itu dia sudah buta. Lepas pada tu masuk waktu sembahyang, dia pun bangun dengan berselimut dengan satu selendang dia yang kecil, kain sebar lah, sebar kecil atas bahu tu. Kain yang berjahit tepi dia tu, selendang yang kecil. Bila dia letak di atas bahu dia, raja'a tarafaha ilaihi min sighariha. Mana kalau dia nak kita kata letak gini, nak begini nak letak gini seperti kita kata pakai kain sebar tu atas bahu, tak sebelah kau ni.
jatuh. Pasal apa kecil? Kadang-kadang jatuh sebelah bahu. Dia pun tarik pula. Begitulah keadaan. Pasal kecil, selendang yang dia pakai itu, dia pun semayalah jadi tu imam kepada kami. Waridahu ila jambihi ala al-misjab. Kain dia yang besar, selimut dia yang besar ada sebelah dia tu, duduk di saku, di penyakut baju ada. Waktu cuci pun dia tak sepakai. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari, dalam apa ada sebut pula, mungkin peristiwa yang berlainan ataupun mungkin peristiwa ni juga peristiwa yang sama. Jadi sengaja Jabir itu pakai setara tu. Dalam setengah riwayat kata tak pakai ke satu. Tak pakai ke satu. Dia pakai selai kain saja semaya jadi tu imam. Lepas tu dia kata, orang tanya buat apa pakai lagu tu, tak pakai kain ada duduk sakut gitu. Dia kata supaya orang-orang yang jahil, ataupun setengah-setengah riwayat tu dia kata supaya orang yang bodoh seperti mu ni tahulah bahawa tak apa buat lagu ni, tidak salah, sah semaya. Walaupun jadi tu imam pun. Fakultu, saya pun tanya lepas pada tu, ceritalah pada saya tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritalah kepada saya tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun lipat jari dia. Lipat jari dia. Kalau dalam kira-kira orang Arab ni, lipat jari ni, jari kelingking, jari anak ni, jari manis, jari tengah. Bila begini, lipat menunjukkan 9. Ini 9 maksudnya. Menunjukkan 9. Dia melipat jari dia untuk menunjukkan 9, ya, untuk memberi maksud 9. Kemudian dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada yakni di Madinah selama 9 tahun. Dia tidak mengerjakan haji dalam masa itu. Thumma udzina fin nas, kemudian diisytiharkan, diwar-warkan di kalangan orang ramai, yang di kalangan orang-orang Islam pada tahun yang ke-10, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan haji. Akan mengerjakan haji yang pada tahun yang ke-10 itu. Faqadimal madinata basharun kathir kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'mala bimithli amalihi. Maka datanglah sekian ramai orang mari ke Madinah. Dah istihar gitu mari. Ramai tu seramai mana? Setengah kata tidak terhingga, tak terbilai ramai. Tetapi Mulla Aliul Qari mengatakan, setengah-setengah ulama mengatakan jumlah hak mari itu, ramai sahabat tu dalam untuk akhirah haji itu 90,000 orang. Setengah-setengah ulama mengatakan 130,000 orang. Itulah sejauh kita boleh tengok sahabat tu selama mana tu hak mari. Dan hak ada juga hak mari tu, itu baru dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kali tu. Sebelum pada tu tak pernah pun tengok. Semuanya mari dengan maksud nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nak beramal seperti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam mengerjakan haji itu, dia buat haji lagu mana? Sebabnya tak pernah buat haji. Ni ya satu-satunya haji yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dengan maksud itu. Jadi mari beradalah di Madinah mereka itu. Wama. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Kami juga keluar. Sekali lah ramai-ramai. Sekali dengan dia, sehingga kami sampai ke Dzul Hulaifah. Orang panggil Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah, sampai ke situ.
Bila keluar semua tercatat belakang. Semua tercatat belakang. Tak ada dalam hadis ni, ada dalam hadis lain. Jadi kalau gabung semua tu jelas kepada kita, iaitu keluar tu daripada Madinah menuju ke Mekah pada 25 Zulqa'dah. Pada 25 Zulqa'dah li khamsin baqina min Zulqa'dah. 5 hari baki lagi daripada bulan Zulqa'dah. 5 hari baki lagi daripada bulan Zulqa'dah. Kalau kita kata bulan Zulqa'dah tahun tu 30, bermakna 5 hari lagi tu mana 25. Kalau kita kata 29, bermakna 5 hari lagi tu pada 24 hari bulan. Begitu. Keluar tu bila? Baina zuhur wal asr. Antara zuhur dan asar berangkat daripada Madinah. Sehingga apabila sampai ke Dhul Hulaifah, Nabi berhenti di situ. Dia pun bersembahyang asar 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang. Ini qasar. Sembahyang itu qasar. Thumma bata biha. Kemudian bermalam di situ. Ini cerita hak dalam syarah. Malam situ. Sembahyang maghrib dan isyak, subuh dan zuhur keesokannya. Itulah. Jadi sembahyang asar di situ 2 rakaat. Lepas tu bermalam. Sembahyang maghrib, isyak, subuh, zuhur keesokannya pun situ juga. Pada kali ini bila dia nak kerja haji tu, orang panggil juga haji wada' ni, semua isteri-isteri dia ada sekali, ada belakang. Dan hak cerita dalam hadis-hadis ada sebut dalam masa satu malam dia pergi belakang tu, jajak pergi bini-bini dia. Inilah dalam peristiwa ni lah. Di mana? Di sini, di Dhul Hulaifah. Hak kata bersetubuh dengan isteri-isteri dia tu mandi akhir sekali. Dia tidak mandi setiap kali bersetubuh tu, tidak. Tetapi akhir sekali. Dalam hadis-hadis yang lain disebut tu hak ni lah. Fatafa alaihinna tilka al-lailah. Malam tu dia jajak pergi belakang isteri dia. Sebab apa? Kira-kiranya lama. Lepas pada tu tak berjumpa. Jadi apabila seseorang tu nak buat ibadat, ini juga sebagai pengajaran lah. Dia nak, hendaknya hati dia tu kosong, tenang, tidak ada desakan apa-apa. Desakan nak pergi buang air besar, kalau kita kata nak semayang, nak buang air kecil, kau tugas ni kau, tak ada. Jadi dalam mengerjakan haji ni, bila pakai ihram lama lah. Terutamanya Nabi SAW tu dia buat haji qiran. Bila buat haji qiran, lepas tu bawa pula binatang kurban dia sekali. Seperti mana akan datang, kita akan tengok. Lepas sebelum ni pun lagu tu dah jumpa dah. Jadi kira-kiranya dia tidak akan boleh buka ihram dia lah. Kepada sahabat-sahabat dia suruh tukar haji tu kepada umrah. Bila sampai di Mekah boleh buka ihram, beberapa hari itu bebas, boleh bergaul, boleh duduk sekali dengan isteri ke apa. Tetapi keadaan Nabi SAW tidak gitu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh buka ihram. Maka adalah wajar kita kata munasabah, kalau sebelum dia pakai ihram tu, dia berkeliling pergi dekat bini-bini dia pada malam itu. Lepas pada tu mandi pula. Mandi, selain daripada hak mandi junub, mengangkat hadas besar, dia mandi pula lepas pada tu. Mandi untuk ihram. Untuk ihram sunat. Ihram. Lepas pada tu dia pun minta, panggil orang, suruh buat mari unta dia. Mari unta dia, hak dia nak sembelih akan datang, dia akan kurbankan sebagai hadiu dia. Buat mari, dia pun toreh atas bonggol dia yang sebelah kanan. Bonggol unta hak timur tu lah, atas belakang dia tu, di atas di bahagian atas tu dia toreh biar berdarah. Dia toreh biar berdarah sikit bahagian kanan. Supaya apa? Supaya orang tahu ini adalah binatang yang akan dibawakan ke tanah haram untuk dikurbankan. Dan nampak syiar tu, semua lagu tu berlaku, pakat buat lagu tu. Dan Nabi SAW sakut
di tekuk dia tu, tekuk unta tu kasut. Sakut kasut, ikatlah tekuk tu, ikat tekuk. Jadi tergantung-gantung pergi gitulah. Yang ni selain daripada toreh, orang panggil isy'ar. Orang panggil isy'ar, toreh di atas bonggol dia tu, dia pakai pula begitu. Kedua-duanya sebagai tanda bahawa binatang ni adalah binatang yang dibawa oleh orang untuk dikurbankan di tanah haram nanti. Itu maksudnya. Jadi kita kata pakai kasut tu boleh jadi cabut, boleh jadi terjatuh kau kasut tu jadi tak ada. Tapi ada lagi toreh tu. Jadi dua lah tanda tu. Dipasang di situ dua. Jadi supaya kalau kita nak pergi ke mana-mana kan kita tulis di beg tu. Tulis nama alik tu kan tak tepek, alik ni kan tak tepek. Lepas tu buat dalam bentuk lain lagi, ikat kain kau, rebeng kau, gapo-gapo, kau takut tukar kan. Lagu tu lah mana kena buat persediaan lah supaya tidak tukar, supaya orang tahu ni untuk apa ni unta ni. Kalau terlepas terlucuk pergi arah ke lain kau, melencong pergi ke unta ni, pergi arah ke lain, orang akan tahu dan orang akan bawa pergi kepada rombongan-rombongan yang sedang nak pergi buat haji tu. Itu maksud. Dan di sini kebanyakan ulama terimalah isy'ar tu. Yang ni toreh di atas bonggol unta tu, banyakkan yang terima. Hak ni kita sudah jumpa dah dulu, ada bab suku dah. Tapi Imam Abu Hanifah tak kena. Ada dah dulu kita bincang dah, ada bab dia. Yang dia tidak kena tu bukan kerana menolak sunnah, tapi pasal dia tengok ramai orang-orang di zaman dia tu telajak hak sunnahnya sikit ya toreh. Ni siapa jadi penyakit pula binatang tu. Nak boleh ke siapa tu jadi penyakit, kena orang kelalak lah macam-macam, jadi darah banyak lah, jadi sakit setengah-setengah tu mampu tengah jalan. Sebab tu dia kata tak boleh. Jadi sekurang-kurangnya untuk mengimbangkan keadaan tu lah. Adanya pendapat-pendapat ni kita tengok apa yang dia larang. Itu sunnah Nabi. Jadi sebab orang telajak, apabila telajak kita kena balikkan kepada hak asal, supaya baik tak usah lah hak tu bukan sebagai suatu ibadat, tanda saja. Kalau boleh ditanda dengan cara lain, tandalah. Kalau tak ada cara lain, tak perlu cari, gitu saja pun boleh dah. Tetapi jangan berdoa sampai jadi sakit pula unta tu. Dan yang boleh ditoreh ni unta sahaja, ataupun binatang-binatang besar yang lain. Adapun kambing tak boleh toreh, tak boleh. Semua kata tak boleh toreh, tak ada isy'ar. Isy'ar ni khususnya untuk unta. Hak tu je boleh. Kalau lembu ataupun kerbau pun ada bonggol atau belakang dia tu, hak toreh situ. Kalau hak tak ada tu tak sah. Tak sah sebab boleh jadi mudarat. Boleh jadi membawa penyakit kepadanya dan meletihkannya. Tak ada pasal. Di situ juga cerita bila sampai di Dhul Hulaifah, Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Asma binti Umais pada ketika ni jadi isteri kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Asma binti Umais ni dulunya jadi isteri kepada Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Dan dia berhijrah ke Habsyah, mari ke Madinah. Baru mari ke Madinah, duduk sana lama lah. Setelah tahun yang ke-7, tahun yang ke-7 hijrah baru mari. Bila mari tahun yang ke-8 perang Mu'tah, di situ syahid Ja'far. Lepas pada tu nikah dengan Abu Bakar. Inilah cerita ni. Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar mati, dia menikah pula dengan Sayyidina Ali. Asma binti Umais jadi isteri kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itulah yang pera Muhammad bin Abu Bakar. Sayyidina Ali itulah yang pera Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ni dalam sejarahnya ada peristiwa yang kurang molek sikit. Kurang molek sedikit. Tapi anak dia Qasim bin Muhammad menaikkan semula nama dia tu. Qasim bin Muhammad, anak dia sangat alim. Ini dia terbilang sebagai salah seorang daripada 7 faqih di Madinah, Qasim bin Muhammad. Sebab apa Muhammad tu
tercalar sikit image dia tu, sebab dia ada terlibat, tidak secara langsung tetapi secara tidak langsung terpengaruh dengan puak-puak pemberontak yang menyebabkan Sayyidina Uthman akhirnya terbunuh tu. Dia terlibat juga, tapi tidak bunuh, dia terpengaruh dengan puak-puak tu. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab sejarah kan, beratlah dia tu di antara orang yang masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman. Begitu sekali dia terpengaruh dengan puak-puak pemberontak tu, rokah naik tembok ataupun dinding rumah Sayyidina Uthman tu sekali dengan orang-orang yang nak bunuh Sayyidina Uthman. Bila Sayyidina Uthman tengok dia, kamu, Sayyidina Uthman kata, kalau ayah kamu tengok lagu mana lah. Dia pun lari, undur lari. Dia tidak terlibat lah. Tapi sampai setara tu lah. Itu jadi tercalar sedikit nama dia tu. Ini pada tahun yang ke-10. Artinya dia ni tak ada lah kira kena Nabi ke apa, tak ada. Setengah-setengah orang tidak menganggapnya sebagai sahabat. Kalau bos setara tu tengok, sebab nak kata berimai apanya, bukan budak setara tu. Setengah-setengah sahabat mengira, walaupun tengok lagu tu tak faham apa satu, tidak memayit gapo lagi pun tengok saja Rasulullah, itu pun sudah dikira sahabat dah, sahabat kecil orang panggil. Tetapi kebanyakan ulama tidak mengira hak setara ini sebagai sahabat. Jadi Asma binti Umais pun hantar orang lah pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak agama. Nak agama dah apa nama ni, beranak ni, kita kata wiladah ni. Jadi darah wiladah tu masih lagi duduk keluar, kita kata nifas, darah nifas itu. Jadi dalam keadaan ni, dalam keadaan kotor lah. Kalau semaya tak boleh semaya. Jadi kalau nak buat haji lagu mana? Jadi dia hantar orang. Dalam riwayat yang lain yang membawa berita kelahiran Muhammad ini ialah ayah dia sendiri lah, Abu Bakar sendiri. Pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan royak cerita. Nak buat lagu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu mandi. Jadi sebelum nak pakai ihram tu mandi. Jadi mandi di sini bukan mandi untuk untuk taharah, tetapi untuk suci sajalah, untuk membersihkan diri saja. Bukan mandi supaya orang mari kotor. Bila habis putus mari kotor tu mandi boleh semaya, bukan lagi tu, bukan maksud tu mandi di sini. Dia tak boleh semaya, tak boleh gapo lah, tetaplah tak boleh. Dengan sebab itu dia tak boleh nak ganti kepada air semaya, nak kita atas pemandi tu nak tayamum ke apa, tak boleh kan. Sebab apa? Sebab dia masih dalam kotor lagi, serupa dengan orang yang berhaid juga. Wastadfiri bi thawbin, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lepas pada tu pakailah sebagai pakaian dalam kamu, sebagai pakaian dalam yang mengenai kemaluannya. Itu maksud istadfiri. Cawat, pakailah cawat, ataupun kain yang kita kata macam len ni banyaklah senang lah len ni kan, dia memang khusus buat tu, orang panggil tuala wanita tu. Kalau zaman dulu ambillah kain mana-mana, ikatlah sebagai cawat, dan kain itu dilumuri dengan wangi-wangian. Nak pakar-pakar tu pun kain tu lipat-lipat kain, seperti kita kata kain laping kau, kain gapo kau, coba apa-apa wangi-wangian situ pakar. Itu caranya Nabi suruh buat gitu. Sebab apa? Sebab darah tu kan dia bau tidak sedap, baunya tak sedap, menjijikkan. Selain daripada ia memang kotor pun, kalau darah tu pasal duduk keluar lagi kan, sakit baki peninggalan anak dalam rahim tu, sikit-sikit duduk keluar, itu kotorlah kiranya. Jadi untuk bersih, orang yang duduk dekat dia dan dia sendiri tidaklah jadi berasa kotor teruk, iaitu pakai wangi-wangian. Comor di kain. Wa ahrimi, dan berihramlah. Pada tu kamu berihram, pakai ihram, tak apa buat gitu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun semaya. Semaya di dalam masjid di Dzul Hulaifah itu. Dia semaya. Semaya berapa rakaat? 2 rakaat. Di sini ada khilaf antara ulama, semaya ni semaya gap. Ada yang mengatakan semaya sunat ihram. Bila pakai ihram itu semaya. Semaya sunat ihram 2 rakaat. Ada yang mengatakan ini bukan semaya sunat ihram, semaya zuhur. Nabi SAW buat dia pakai tu pada ketika nak semaya zuhur, sebelum semaya zuhur. Jadi hak semaya 2 rakaat ni semaya zuhur yang diqasarkan sebab mereka dalam perjalanan, menuju ke Mekah untuk nak buat haji ni. Bahkan Ibnul Qayyim menyebutkan tidak ada dinukilkan bahawa Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat itu untuk ihram. Tak ada, dengan jelas tak ada. Selain daripada 2 rakaat fardu zuhur, hak tu je hak jelas. Hak lain tak ada dinukilkan bahawa Nabi ada sembahyang khusus ke, apalagi kita nak kata khusus sembahyang sunat ihram itu tak ada. Dia kata hak ada je 2 rakaat tu lah, tak zuhur. 2 rakaat zuhur. Itu mengikut pendapat dia lah. Walau bagaimanapun ini benda khilaf dalam masjid di Dzul Hulaifah. Lepas tu dia pun naik unta qaswa dia. Unta qaswa ni unta yang masyhur, terkenal. Unta Nabi SAW, unta yang cerdik. Naik unta ni. Apabila Nabi SAW telah betul-betul berada di atas belakangnya di Baidah, satu kawasan lapang selepas daripada Dzul Hulaifah tu antara Mekah dan Madinah, Jabir berkata, apa Jabir kata? Saya tengok sejauh pandangan saya ke hadapan Nabi SAW, orang saja. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkenderaan. Di belakangnya saya tengok selamat tu juga, sejauh mata memandang, orang saja di belakang Nabi SAW. Alik kanan dia lagu tu juga, sejauh mata memandang, ramai lah orang. Alik kiri dia tu pun lagu tu juga. Nak cerita pada ketika ni ramai. Tidak serupa di peringkat awalnya semasa di Mekah tu kan, sikit lah kan, sikit. Lepas pada tu ni nak pergi Mekah ni begini more ramai hak Islam. Ni kira-kira hak tengok, masing-masing tengok, dia tengok lah ya, setengah-setengah tu. Nabi SAW sudah dikira sahabat dah. Sahabat. Tapi tentulah tidak sama dengan sahabat-sahabat hak lama, hak duduk perai sekali, hak duduk tidur, bangun, makan, minum sekali tu. Hak tu sahabat kelas lain pula. Tapi hak ni pun sahabat juga. Ramai dia tengok. Nabi Rasulullah SAW berada di hadapan kami. Quran duk turun kepada dia. Bila-bila tu ayat Quran turun. Adalah waktu ni berkenaan dengan haji. Jadi ayat-ayat dalam Quran tu kan banyak turun pada masa tu, hak berkenaan dengan haji tu bila-bila begitu. Tidak kata sebelum pada tu sudah ngaji dah. Semasa duduk Madinah tu ngaji dah. Bila gini. Lepas tu daripada sini thumma afidu min haitsu afadhan nas, gapo royak dulu lagi sebelum pada pergi tu dak supaya kita nak kurus haji tu. Ni cerita sahabat-sahabat pergi belah-belah tu, ayat Quran duduk turun dia royak lah, gini maksudnya, buat gini. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih, misalnya. Tu dalam masa tu turun dalam masa tu. Kalau buat gini, kalau cepat sikit kau berangkat daripada situ, lagu mana? Tak apa. Tak apa tu lagu. Di mana tempatnya? Nabi SAW royak. Dia mengetahui maksud Quran itu. Jadi kitanya buat kitanya kira tu dia lah. Dia buat kerana kita buat gitu. Sebab itulah maksud Al-Quran. Hak dia buat tu maksud Al-Quran dah. Ayat Quran yang turun, fa ahalla bit tauhid. Nabi SAW pun berihlal, yakni apa nama ni,
mengatakan dengan suara yang keras, dengan meninggikan suaranya, mengucapkan tauhid, labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah itulah mengucapkan talbiyah, yang mengandungi tauhid lah, pengakuan tentang tauhid. Dan hak ni seperti yang kita sudah terjemah sebelum pada ni lah. Walaupun begitu, ada juga sahabat-sahabat yang semasa bertalbiyah tu, semasa berihlal itu, selain daripada hak asas tu, labbaik Allahumma labbaik tu, dia ada tambah-tambah sendiri yang mana dipikirnya sesuai lah. Nabi SAW tak tegur. Falam yarudda syai'an minhu. Nabi SAW tak bantah. Dia dengar sahabat kata, dia tidak kata. Dia lock. Dia tak kata apa-apa. Mereka menambahkan dalam talbiyah itu. Misalnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia kata labbaik wa sa'daik warraghba'u ilaik wal amal. Dia kata, lagu tu Nabi tidak kata, dia kata. Nabi SAW tak tegur dia, tak kata apa. Setengah-setengah orang yang dia kata bid'ah tak bid'ah kalau kita tambah gapo-gapo, kalau kita rekod sendiri, kalau kita buat tidak bid'ah, antaranya dia ambil hak ni lah. Tapi hak ni lain cerita, sebab Nabi dengar, dia tidak bantah. Bermakna itu takrir daripada Nabi SAW dah. Takrir daripada Nabi SAW, dia tidak bantah. Sebab ada juga setengah-setengah bacaan tu dia bantah, dia tegur, jangan kata gitu, kata gini. Dengan sebab itu kita tak boleh mana-mana. Hak ni dia tidak bantah. Bermakna kita boleh faham, di sini boleh. Kalau kita nak buat lain-lain sikit pun tak apa, nak mana-mana pun tak apa. Sebab Nabi SAW telah lok dah sahabat-sahabat dia kata begitu. Tapi Nabi SAW tetap dengan talbiyah dia, dengan cara dia. Dan ini dalam kitab dia sebut talbiyah Rasulullah SAW yang dia tetap mengucapkannya itu aula, lebih molek lagi. Walaupun kita tahu sahabat ada kata gini, Nabi tak kata apa. Tetapi kalau kita dapati dalam hadis-hadis dia sebut Nabi kata gini talbiyah dia, hak molek hak mana? Hak molek hak Nabi. Cuma sekadar boleh juga kalau kita nak buat lagu tu, boleh. Tu jelah. Jadi kalau kita nak ajar orang hak pergi buat haji tu, nak ingat banyak payah. Apakah ajar sikit? Hak sikit tu hak mana? Hak patut kita ajar, hak lebih utama kita ajar. Ajar hak Nabi. Gitulah mereka cerita, ajar hak Nabi. Tapi kalau orang tu boleh banyak, dia boleh ingat orang, tak apalah, buat belakang tak apa, tidak salah. Jabir berkata, lasna nanwi illa al-hajj, lasna na'riful umrah. Kami tak ada niat lain semasa nak berangkat tu, melainkan dengan niat nak buat kerja haji lah. Ramai-ramai anak begini, kami tak tahu pun tentang umrah. Kami tak tahu pun tentang umrah. Ini berdasarkan mula-mula dia faham gitulah. Tetapi Nabi SAW ada kata, sesiapa yang nak berihlal umrah, dia boleh berihlal umrah. Sesiapa yang nak buat ihlal haji, boleh juga, ikutlah terpulang. Tetapi oleh kerana sahabat-sahabat ni dia tidak tahu, selain daripada haji, kebanyakan merekanya niat nak buat haji. Sebab apa? Sebab tidak diketahui tu. Kami tidak tahu umrah. Tidak tahu umrah tu sebab mengikut zaman jahiliahnya, buat umrah pada ketika bulan haji itu adalah sesuatu yang terlarang, sesuatu yang tak boleh, min afjaril fujur, termasuk dalam perbuatan yang sangat tidak baik. Dengan sebab itu dia tak terfikirlah bila nak begini, muka bulan haji ni nak begini, bulan Zulqa'dah nak begini. Jadi tak ada terfikir hak lain selain daripada haji lah. Sebab kalau kata nak buat umrah semasa jahiliah pada bulan haji itu suatu kesalahan. Satu makna dia. Yang kedua, ni dalam kitab kita ni, dalam syarah 178, wa qila ma qasadnaha wa lam takun fi dhikrina bal ma'na lasna na'rifu al-umrah maqrunatan bil hajjah. Jadi kami tidak tahu
umrah ni boleh disertakan dengan haji. Kami tak tahu hal tu. Itu makna yang kedua. Yang pertama, kami tak tahu umrah boleh dilakukan pada musim haji. Sebab orang jahiliah mengatakan tak boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya, kami tidak tahu umrah itu boleh disertakan dengan haji, ataupun umrah itu boleh dilakukan secara berasingan pada bulan haji. Di situ Nabi SAW menerangkan boleh juga kalau orang itu nak buat umrah pada bulan haji. Tetapi nampaknya tidak semua. Setengah-setengah tu berasa keberatan sebab saki-baki pahaman lama ni kan. Kita kalau pahaman lama ni kita duduk pegang, nak ubah, nak tukar, nak guna lain tu berasa kekok sikit. Jadi dengan sebab itulah kebanyakannya buat haji. Tetapi kehendak Nabi SAW, kehendak Allah SWT nya nak apa dia? Nak batalkan fahaman lama. Jadi bukan perkara lah Nabi batalkan fahaman lama. Ni adat resam ni banyak antaranya ni, iaitu orang-orang jahiliah tidak buat umrah pada bulan haji. Oleh kerana dia kata dah sebelum pada tu boleh nak buat, tapi ramai lagi yang tidak buat sebab masih ada pilihan lagi. Jadi dia buat haji lah. Jadi dalam cerita ni akan datang kita akan dapati Nabi SAW suruh fasahkan haji, batalkan haji itu dan tukarkan dengan umrah. Jadi segala kerja dia buat tu jadi dikira sebagai umrah. Bermakna tak ada kecuali, semua hak mana pergi tu kena buat gitu. Apa tujuan? Nak hapuskan sakit baki pahaman lama bahawa umrah pada bulan haji tak boleh. Salah. Jadi dia cara dia lagu mana? Lagu tu lah. Kecuali orang-orang yang bawa hadiu bersamanya, binatang kurban bersamanya, itu tak ada arah lah. Supaya Nabi SAW sendiri dia bawa binatang kurban, dia tak boleh lah fasahkan haji dia tu kepada umrah. Bahkan Nabi SAW telah menyertakan haji dia dengan umrah sekali dengan haji. Yang ni dia buat haji qiran. Dia buat haji qiran. Tu masalah Nabi SAW buat haji qiran ke haji ifrat ke apa, perbincangan tentangnya banyak kita sudah bincang dah dulu. Sehinggalah kami sampai ke Baitillah bersama Nabi SAW. Bila sampai? Iaitu pada pagi Ahad 4 hari bulan Zulhijjah. 4 hari bulan Zulhijjah. Jadi kalau turun 24, 10 hari. 10 hari ataupun 9 hari. Kalau kita kata bulan Zulqa'dah tu 29, bermakna 9 hari lah perjalanan. Beberapa jam saja tu zaman ni jadi apa nama ni, zaman itunya 9 hari ataupun 10 hari perjalanan. Nabi SAW pun dia terikat dengan zaman tu, dengan keadaan tu. Dengan keadaan tu. Kalau perjalanan mengambil masa 9 hari, 10 hari, 10 hari. Cara biasa, tidak digunakan cara mukjizat. Kalau kita kata dia beri sama sehari kau ataupun dalam masa sejam kau siapa pokok dia tak ada cerita lagu. Maka perjalanannya adalah perjalanan biasa. Seperti mana kalau orang kafir berjalan pun tak betul juga. Lagu tu lah perjalanan. Dia bila sampai ke Baitillah istalamar rukun, dia beristilah berukun. Maksud rukun itu rukun Hajarul Aswad. Dia sentuh rukun Hajarul Aswad dengan tangan dia. Dia tidak sembahyang tahiyatul masjid. Bila masuk situ kan Masjidil Haram tu, jadi adakah dia sembahyang tahiyatul masjid? Tak. Sebab tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram itu, bagi Kaabah tu, Kaabah tu ialah tawaf tu. Tu sebagai tahiyatul masjidnya. Lepas pada tawaf tu baru ada sunat tawaf. Lepas pada tu adalah sembahyang 2 rakaat tu, sunat tawaf. Tapi mula-mula siapa tu masuk tu tidak sembahyang, tapi tawaf dulu. Tawaf itulah menjadi sebagai tahiyatul masjidnya. Nabi SAW berlari-lari anak, lari kokoh. Sebagai lari jogging, tapi kokoh lagi pada tu. Kalau jogging tu derah juga.
Dalam keadaan ni, gerak bahu, itu orang panggil ramal. Berlari dengan bahu bergerak gitu. 3 keliling lari lagu dalam keadaan beritibak. Itibak lagu mana? Kain ihram dia tu masuk ke bawah, yang nampak bahu lah, alik kanan ni nampak. Lilik tu dalam keadaan bahu sebelah kanan ni nampak. Dan dia berjalan biasa dengan tenang sebanyak 4 keliling. Muka kena 7 keliling kan. Jadi 4 lagi tu hak kemudian tu lah. Hak kemudian tu dia berjalan biasa. Lepas tu pergi ke maqam Ibrahim sambil baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sambil baca tu, ambillah sebahagian daripada maqam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Jadikanlah bermula daripada maqam Ibrahim. Kalau kita kata min ibtidaiyah, kalau kita kata min tab'idiyah, bermakna sebahagian daripada kawasan maqam Ibrahim, kawasan dekat-dekat tu itulah. Sebahagian daripada kawasan tu jadikanlah sebagai tempat sembahyang. Kalau kita kata min ibtidaiyah, jadikanlah tempat sembahyang bermula daripada maqam Ibrahim. Yang ni serupa hak dia buat. Lagu mana? Dia dia berdiri dalam keadaan maqam itu berada di antaranya dan Baitullah. Maqam Ibrahim itu duduk tengah. Alik sana Kaabah. Sebenarnya dia menghadap ke Kaabah juga, bukan menghadap kepada maqam Ibrahim tu. Maqam Ibrahim itu bukan kiblat. Seperti kita sudah sebut dah banyak kali sebelum pada ni, bapa yang suruh buat start mula situ tu tempat semayanya, supaya orang-orang yang baru mari boleh bertawaf dengan selesa. Di bahagian atas daripada maqam Ibrahim itu orang panggil mataf, tempat bertawaf, tidak sibuk dengan orang-orang yang bersemayang. Jadi kalau semayang tu memang boleh, kalau nak kiranya dekat Kaabah tu betul. Tapi kalau main dengan ramai-ramai, ketika ni hak baru mari nak keliling, lagu mana orang nak tengah semayang? Jadi menyusahkan. Jadi cara yang sunnahnya, dia semayang bermula, start tempat semayang tu bermula daripada maqam Ibrahim. Nabi buat lagu mana? Dia semayang di belakang maqam Ibrahim. Sebab maqam tu kedudukannya menghadap ke arah tampai, kita kata bahagian dinding Kaabah ada pintu. Dalam Kaabah ni, Kaabah tu sendiri adalah kiblat kepada semua masjid, semua tempat semayang dalam dunia. Tapi kalau di Kaabah tu sendiri, hak mana pusat dia untuk kiblat ni, iaitu pintu dia. Alik tu hak utama sekali. Walaupun alik lain, kok lain-lain kita semayang pun boleh juga, kok tidak ada maqam Ibrahim tu pun boleh juga, sebab maqam Ibrahim tu bukan kiblat. Boleh dekat kau, jauh kau sikit, boleh berlaku. Kalau tak ada orang, boleh dekat semayang. Dia ayatnya hak paling molek lagu mana. Lepas tu dia semayang 2 rakaat. Hak ni lah afdal. Qala Ja'far bin Muhammad berkata, fakana abi, ayah saya, yakni Muhammad Al-Baqir, berkata, qala Ibnu Nufail berkata, sini ada khilaf antara perawi tadi kan, 4 orang tu, tok guru kepada Imam Abu Daud tu ada 4 orang. Sini antara yang riwayat mereka berbeza. Ibnu Nufail, yakni Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, dan Uthman bin Abi Shaybah, dalam hadis mereka dia kata, wala a'lamu, saya tidak mengetahuinya. Ini siapa dia kata ni? Ini Muhammad Al-Baqir kata, jadi saya tak tahu. Jabir itu menyebutkan alladhi yaqra'u fi rak'atain, Jabir menyebutkan melainkan disebutnya daripada Nabi SAW. Itu hak 2 orang perawi itu, iaitu Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dan Uthman. Qala Sulaiman pula kata, ni tu guru yang ketiga, Sulaiman bin Abdul Rahman,
Dia katakan wala a'lamuhu, ni Muhammad Al-Baqir kata, saya tidak tahu Jabir, melainkan dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam 2 rakaat itu qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Hak tu hak saya tahu. Saya tak tahu hak lain. Hak saya tahunya hak tu. Hak tu apa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Bukan Jabir kata sendiri dia. Tak, Jabir kata tu dia royak sebagai royak hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ceritanya apa maksud Imam Abu Daud nak mari gini, dia nak royak beza di antara lafaz tutup guru dia dalam meriwayatkan hadis. Di sini bahagian ni Ibnu Nufail dan Uthman berkata dalam hadis mereka, wala a'lamuhu dzakarahu, saya tidak mengetahuinya menyebutkan, yakni Jabir itu menyebutkan, melainkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak dia sebut-sebut tu daripada Nabi lah, dia royak hak Nabi lah. Siapa dia lagi nak baca, dia nak royak siapa dia baca dalam sembahyang. Saya nak cerita hak Nabi kan tadi ni. Lepas pada tawaf tu dia sembahyang 2 rakaat. Jadi baca tu siapa dia baca? Nabi lah. Itu bahasa dia guna. Jadi hak ni serupa dengan Ibnu Nufail dan Uthman ini, riwayat mereka ni serupa dengan lafaz Muslim daripada riwayat Abi Bakr bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim. Hak ni lebih tegas lagi. Lebih tegas lagi. Tu. So, lafaz tok guru yang kedua iaitu Sulaiman bin Abdul Rahman, dia kata wala a'lamu illa qala. Bukan illa dzakara, tak. Illa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beza lafaz dia. Jadi dia nak cerita sini ni, jadi hak kata saat ni bukan Jabir baca. Jabir royak hak Nabi baca dalam sembahyang. Jadi ayah dia yakinlah hak Jabir sebut baca tu siapa yang baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baca, bukan orang lain. Sebab nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Jadi dia baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, baca. Jadi dia sebut di sini apa ni, qul huwallahu dulu. Tetapi itulah sebab kita kena ingat kaedah ataf dengan waw itu li mutlaqil jam'i. Di sini waw qul huwallahu ahad wa biqul ya ayyuhal kafir, waw di sini. Jadi kalau dia ataf dengan waw dalam bahasa Arab ni, dia tidak semesti hak sebut dulu tu memang dilakukan dahulu. Dia nak ayat dua perkara itu yang dibaca dulu, kemudian itu tidak nak ayat hak tu. Kita kena tengok riwayat yang lain pula. Misalnya kalau kita tengok riwayat yang lain di sini, Baihaqi dengan isnad yang sahih meriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad ni juga daripada Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Baitillah. Dia ramal bermula daripada Hajarul Aswad 3 keliling, berlari-lari anak tadi. Lepas pada tu sembahyang 2 rakaat. Lepas pada tu baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi makna hak ni hak skala pun Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, dia baca qul ya dulu, bukan baca qul huwallahu dulu. Tapi baca qul ya dulu. Jadi berdasarkan riwayat ni menentukan hak mana baca dulu. Adapun riwayat hak tadi itu adalah dia sebut secara umum benda yang dibaca, tidak hak mana baca dulu. Dan tidak ada benda salah bercanggah dengan kaedah dia, sebab dia gunakan perkataan waw untuk ataf, untuk menyambung ayat tu. Jadi perkataan waw itu li mutlaqil jam'i kalau mengikut kaedah nahwu. Itu perkara. Perkara yang kedua, ada orang dulu sibuk di Libya sibuk. Dia kata hak qul ni bukan Quran. Ya ayyuhal kafirun tu hak Qurannya. Jadi ada juga fitnah, sibuk juga sejulu. Qul huwallahu ahad tu bukan hak tu Quran, hak Qurannya huwallahu ahad. Qul tu dia suruh Nabi katakan. Yang disuruh kata tu apa dia?
huwallahu ahad. Takkanlah qul tu sendiri nak masuk dalam Quran. Apa ni qul tu Tuhan suruh, Nabi kata. Dia faham. Ada segolongan ulama. Jadi ni di Libya lah bermulanya pendapat lagu tu. Suatu ketika dahulu, lepas tu tak lama hilang lah tu. Tak lagi. Sebab apa ni? Nabi SAW baca qul huwallahu ahad. Baca dalam sembahyang. Dia tidak baca huwallahu ahad. Dak. Bermakna qul huwallahu. Qul tu masuk dalam Quran dah. Bukan hak Tuhan suruh kata saja di luar Quran dah. Tengok sama macam-macam fitnah. Dan baca qul ya ayyuhal kafirun. Nabi baca lagu tu. Bukan Nabi baca ya ayyuhal kafirun. Dak. Supaya juga ada yang mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu bukan Quran. Bukan Quran. Dikatakan Ibnu Mas'ud kata bukan Quran. Dalam mushaf dia dikatakan tak ada dua surah tu. Macam-macam fitnah. Padahal benda tu tak betul. Sebab apa kalau benda tu bukan Quran? Banyak dalam hadis sebut Nabi baca surah tu dalam sembahyang. Pak baca dalam sembahyang ni gapo dia? Quran lah. Mana boleh baca hadis dalam Quran? Dalam apa ni qiyam tu dalam sembahyang tu mana boleh baca hadis? Boleh baca doa kau saja ketika tu. Dok baca Quran. Ya dari situ pun dia baca qul a'udzu birabbil falaq. Bukan a'udzu birabbil falaq. Dak. Qul tu sekali dibaca. Supaya dengan ni qul ya ayyuhal kafirun qul wallahu ahad. Ini menunjukkan Quran. Takkanlah Ibnu Mas'ud tu tak tahu benda lagu tu. Jadi ini semua fitnah berlakon. Nak apa nama ni, meragukan orang terhadap Al-Quran. Bahawa di kalangan sahabat sendiri pun berselisih. Ada yang kata hak ni Quran, hak ni tidak Quran. Quran semua tu termasuklah apa ni muawwidzatain tu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas tu mutawatir kalau kata Quran. Mutawatir. Takkan benda mutawatir hak Nabi baca, Ibnu Mas'ud tak tahu, sahabat hak dekat dengan dia tu. Ini semua fitnah terhadap Ibnu Mas'ud. Sebab itulah Imam Nawawi, Imam Razi, Ibnu Hazm dan lain-lain dia kata fitnah ni semua ni. Tak ada. Ibnu Mas'ud kata lagu tu tak ada. Tak ada mushaf. Dia hak lagu tu pun tak ada. Karut semua. Tidak boleh dipertanggungjawab. Lepas tu dia pun balik semula ke bait, ya baitillah, bait maksud baitillah. Lalu dia istilam rukun Hajarul Aswad itu pula. Lepas sudah semua tu, lepas ayat dia pergi pula dekat rukun Hajarul Aswad tu, bucu yang dekat tu ada Hajarul Aswad tu, dia pun istilam. Ini adalah istilam yang ke-8 lah maknanya. Istilam yang ke-8. Sebab setiap kali keliling bila sapas itu dia setuh, ataupun dia isyarat lah, supaya kita sebut sebelum pada ni ada bab istilam itu, setuh kah ataupun isyarat. Buat gitu. Itulah yang dikatakan istilam. Lepas pada tu dia keluar daripada pintu orang panggil Babus Safa, pintu yang menuju ke Safa, Bukit Safa. Menuju ke Safa. Bila sampai dekat Safa tu, dia pun baca inna safa wal marwata min sya'airillah. Sebab tu ya Jabir kata Quran duduk tu kepada dia pada dalam peristiwa tu. Tunggu. Bila sampai sini dia tiba-tiba pun baca. Baca tu sebagai Quran lah, sahabat-sahabat faham. Ini Quran. Masing-masing hak mana catik tu catik, hak mana hafal tu hafal. Dan Nabi SAW buat lagu mana? Bila dia baca tu, fabada'a bis safa nabda'u bima bada'a Allahu bih. Jadi Tuhan sebut inna safa dulu, wal marwata. Jadi kita mulakan dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Allah mulakan apa? Dia sebut safa. Jadi kita mula nak pergi mari bersa'i ini dengan safa lah. Itu maksud takwilan. Takwilan ataupun apa yang difaham oleh Nabi SAW daripada Quran tu. Apa maksud Quran tu? Dia sendiri yang menjelaskan dengan perbuatannya. Dia pun mula dengan safa, yakni untuk bersa'i.
naik ke atasnya, ke atas bukit Safa tu, sehingga kelihatan Baitullah kepadanya dari situ. Sekarang ni tak nampak. Sekarang ni habis tudung belakang dah. Dengan dinding, dengan bangunan, dengan gapo tu tak nampak. Ini cerita pada masa tu. Cerita pada masa tu. Dia pun bertakbir, Allahu Akbar. Itu bertakbir. Wa wahadahu, dan mentauhidkan Allah, mengucapkan ucapan yang menyatakan tauhid kepada Allah. Apa dia? La ilaha illallah wahdah. Itu maksud wahadahu. Tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata, atau sahaja, wahdah. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Yang ini menafikan syirik. Syirik dalam segala bentuk. Lahul mulk, kepunyaannya kerajaan. Ini semua kerajaan kepunyaannya. Orang lain tu pinjaman sementara saja kerajaan. Mati orang lain pula ambil, mati orang lain pula ambil. Ada kalanya tak ada mati, kena guling ke orang lain pula ambil. Gitulah keadaan dunia. Hak tidak boleh dirampas kuasa Allah. Rampaslah kuasa sebanyak mana, tetap hak dia. Bumi ni tetap hak dia. Bukan negeri tu negeri ni, bumi ni semua sekali tetap hak dia. Tidak akan hilang kuasa dia. Kepunyaannya jua segala kuasa, ataupun kerajaan. Jadi kerajaan mana? Langit-langit dan bumi. Hak dia belakang. Jadi kalau ingat hak tu tak ada lah raja ke presiden ke gapo ke, ingat hak dia. Sebab kita ingat harta hak ada, hak Tuhan beri gapo, hak dia. Bila-bila masa dia boleh ambil. Apa tujuan dia beri kepada kita. Jadi ingat, kalau ingat hak tu jadi molek, jadi molek. Moga-moga hak kita, kita sebagai pemegang amanah sahaja. Walahul hamd, baginya segala kepujian. Puji-puji kok mana-mana pun balik ke dia belakang. Oh, ini kata pandai lah dia tu, pandai pelik. Pandai pelik siapa buat? Pandai Allah. Puji ke dia balik Tuhan. Padahal mau yang puji dia tu pandai, boleh sebut. Siapa buat lidah dia? Allah juga. Jadi segala puji balik kepada Allah. Segala puji hak dia, hak sebenarnya. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang ini tidak ada sesuatu boleh melemahkannya. Tak boleh. La ilaha illallah wahdah. Sepada dia juga anjaza wa'dah, anjaza wa'dah, dia telah menyempurnakan janjinya. Wa nasara 'abdah, dia telah menolong hambanya. Jadi dia royak semula. Hak dulu puak-puak kafir Quraisy tu hamba dia macam-macam, nak bunuh lah, kata gini-gini lah, fitnah. Tuhan tolong hamba tu. Siapa dia? Hamba tu dia. Tuhan menyempurnakan janjinya. Menyempurnakan janjinya. Hak dalam Quran disebutkan Mekah tu akan jatuh ke tangan orang Islam ke apa. Bila? Itulah masa. Tuhan sempurnakan janjinya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan dia mengalahkan segala kumpulan dengan sendirinya, dengan dia seorang saja. Tak payah gatal, kita kata gatal orang lain, tak payah. Jadi musuh-musuh Islam ramai pada sebelum pada tu, dalam perang Ahzab tu pakatan musuh tu kalah berlaku. Ataupun maksud Ahzab di sini semua pakatan untuk menghancurkan Islam, tidak terikat dengan hak perang Ahzab tu. Hak lain-lain pun semua kalah berlaku. Siapa dia yang mengalahkan? Allah semata-mata. Ini ucapan tauhid belaka lah. Thumma da'a baina dhalik,
lepas pada tu Nabi SAW pun berdoa. Doa macam-macam lah, doa dia doa. Jadi kita pun kalau pergi situ, kata sebab tadi lepas pada tu, antara kata-kata gitu tu, doa lah juga. Doa lah apa-apa yang nak doa. Situlah tempat ataupun masanya Nabi SAW berdoa. Nabi SAW kata supaya tu 3 kali. Lepas pada tu dia turun daripada Safa, berjalan pergi ke Marwah, sehingga apabila sampai ke cerun ataupun ke tempat yang menurun daripada bukit itu, Ramalah, dia berlari-lari alah turun daripada bukit tu, alah turun tempat menurun tu, dia hunggah-hunggah sikit. Apa ni, berlari-lari anak di batnil wadi, di bahagian lembah dia, bahagian bawah dia. Hatta idza sa'ida, sehingga apabila dia naik pula, alah naik pula, dia berjalan biasa, tidak kata hunggah bila naik, dah. Dia berjalan biasa sehingga sampai ke Marwah. Dilakukannya di atas Marwah itu seperti yang dilakukannya di atas Safa, bukit Safa juga. Naik, menghadap kiblat, berzikir, berdoa. Hak itulah semua tadi. Sehinggalah pada kali yang terakhir, sa'i yang terakhir di atas Marwah, dia pun kata, bila kali yang ketujuh tu sampai atas bukit Marwah tu, dia pun kata, kalaulah saya tahu perkara akan datang, supaya saya tahu hak lepas tu, inni law istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuq al hadiya. Kalaulah saya tahu perkara akan datang, supaya saya tahu perkara hak lepas, tentu saya tak bawa, tak heret buat mari sekali binatang kurban ini. Menunjukkan dia nak ayat, dia bukan Tuhan. Jangan keliru, banyak benar ajaran Islam. Sebab itulah dia ajaran agama akhir zaman sesuai benar. Sebab apa? Tauhid tu terpelihara, tak boleh rosak. Kalau ada hak baiki, dia sendiri pun setiap tempat sebut semua, bagi peringatan semua, ya dia ni bukan Tuhan. Kalau Tuhan dia tahu, dia tak tahu, dia ikut perintah saja. Dia ikut perintah saja. Jadi Nabi SAW kata gini, buat apa? Untuk untuk menenangkan hati sahabat-sahabat dia. Sebab dia suruh sahabat dia fasahkan haji, berhenti buat haji, niat haji itu tukar, jadikan umrah. Jadi anggaplah hak sudah dibuat sebelum pada ni, kamu tawaf, kamu gapo tu sebagai umrah, hak umrah kamu, bukan hak haji kamu, walaupun kamu niat haji sebelum pada tu. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat yang Nabi perintah begitu tu ialah sahabat-sahabat yang tak bawa binatang kurban bersama mereka. Jadi kamu tukarlah. Jadi sahabat-sahabat, iyalah tak apa tu Nabi lah, tapi tak, Nabi sendiri pula tidak tukar haji dia kepada umrah. Lepas tu Nabi suruh buka ihram, suruh buka ihram, bertahallul dan bebas. Nak pakai air wangi, nak gapo dia, nak tidur sekali dengan bini, boleh berlaku. Berasa tak sedap hati lah. Jadi Nabi SAW kata, aku pun sebenarnya kena juga kalau boleh buat seperti kamu ni, tapi tak ada arah, moga ada sekali binatang haji, bawa binatang kurban ni. Jadi itu yang menghalang aku untuk membuka ihram, untuk membatalkan haji kepada umrah, tak boleh. Sebelum pada ni Tuhan tak royak gitu. Tuhan tak royak. Kalau dia royak awal-awal lagi, aku akan buat seperti kamu juga, tapi aku pun tak tahu, sehingga aku bawa binatang kurban sampai sini, gitu jadinya. Walau bagaimanapun kamu tidak bawa binatang kurban itu boleh buka. Jadi tujuan sebenarnya nak suruh bagi kemudahan kepada sahabat-sahabat tu. Sebab lama kan, tinggal bini, tinggal kemewahan, kena jaga, jangan cabut lah bulu lah, luruh lah rambut, banyak perkara lah kena jaganya, susah. Duduk dalam ihram, pakaian pun tidak seperti pakaian hak skala duduk pakai.
Kalau sekala pakai sokok, pakai piah, kena pecah dah jadi napok botok kepala kau gapo kau dah. Biarlah berlaku lah tu. Kalau sekala pakai orang tak nampak di bahu, nampak dah lah. Sekala pakai baju batik, misalnya ketika kita pakai baju kuk, tak boleh pakai ihram lah. Jadi lama tu pesa, dia tak perlu juga lama, jadi nak menyusah. Jadi bagi kemudahan kepada umat dia, kalau buat umrah dulu ataupun kalau buat haji tamattu, seperti yang disuruh oleh Nabi kepada sahabat-sahabat dia tu, jadi ada kemudahan, kesenangan banyak. Tidak kata jadi susah. Jadi susah, tidak. Lepas pada tu nak buat haji pula pada hari yang ke-8 tu, hari tarwiyah tu, nak pakai ihram pula dalam keadaan kita sudah lega banyak perkara dah. Lega banyak perkara dah. Setengah-setengah orang tu dia tak boleh tinggal, kena bini, kena sekali sok. Tak boleh. Ni ada juga orang macam situ. Susah lagu tu. Kalau lama sangat duduk dalam ihram, buat ibadat pun mana tidak boleh nak tumpu kepada ibadat, duduk mari telitah macam-macam. Terutamanya tengok ramah pula situ tu, bukan bini dia saja, hak lain-lain pula. Macam-macam lah boleh jadi. Jadi boleh jadi tak sempurna ibadat. Dengan buat cara lagu ni, jadi selesa, tenang, boleh tumpu kepada ibadat. Seperti mana Nabi SAW sendiri sebelum nak pakai ihram di Dhul Hulaifah tu, dia pergi belakang dekat bini dia. Tujuan apa? Untuk nak mengosongkan apa nama perasaan, desakan perasaan tu, kita kata sebagai manusia. Jadi orang lain pun lagu tu lah tu. Dia bagi kelonggaran. Adapun Nabi SAW tidak, sebab dia bawa binatang kurban, dia tak boleh nak buka ihram. Dia nak ceritanya hak afdal ialah hak dia suruh tu lah. Janganlah berasa tidak senang hati pula kerana apa dia buat tidak serupa dengan hak Nabi buat. Sebenarnya Nabi buat tu dia adalah keadaan tak tahu sebelum pada tu. Jadi bila dapat tahu, dia pun berasa, kalaulah aku tahu lagu ni, aku tak bawa dulu lagi binatang kurban. Tetapi ada hikmahnya pula di situ. Sebab apa yang Tuhan tidak royak dulu. Kan dia selepas pada ni dia sembelih apa nama ni, unta dia tu 63 ekor. Sembelih. Unta hak dia bawa tu. Termasuk sekali hak Sayyidina Ali wak mari daripada Yaman. Sembelih. Ada hikmah laku. Tentu aku jadikan haji ni, aku buat umrah. Jadi aku supaya kamu juga jadi bertahallul, buka ihram, berhenti buat umrah. Begitulah. Faman kana minkum laisa ma'ahu hadyun, sesiapa di antara kamu yang tidak ada binatang kurban sekali dengannya tu, dia tidak bawa binatang kurban, dia boleh buka adalah ihram dia, boleh buka. Bila buka ihram bebas. Dan hendaklah dia jadikannya perbuatan tadi, kerja-kerja tawaf, sa'i apa semua tu sebagai umrah. Ini hak umrah dia. Sebab buat haji pun lagu tu juga, cuma bezanya dia ada wukuf gapo tu. Hak ni tak ada. Jadi hak tu kamu buat sebagai hak umrah. Maka bukalah ihram orang-orang ramai tu, hak mana tidak ada binatang kurban, sekali dengan mereka buka semua, buka ihram. Orang panggil bertahallul, ataupun buka ihram. Dan mereka gunting rambut. Gunting rambut berlaku. Dia guntingnya sebab selagi kerja tak buat lagi, bukan haji tak buat lagi, kalau cukup lalu nak buat gapo je, tak ada dah lah. Jadi gunting dulu. Gunting. Ada lagi rambut tu. Jadi gunting tak caralah gunting tu sopen ke, tak betul ke, tak cara asal gunting, ataupun nak gunting molek ke, biar molek, tak cara, boleh berlaku. Gunting sikit tak apa dah, asal cara gunting. Kecuali Nabi SAW dan orang-orang yang ada binatang kurban bersamanya, yang bawa binatang kurban bersama di kalangan sahabat, mereka tidak boleh nak tukarkan kerja-kerja yang mereka buat itu sebagai umrah, dan tidak boleh buka ihram dia, kerana binatang kurban yang dibawa mereka itu
menghalang daripada mereka membuka ihram. Tak boleh. Bukan Nabi saja, siapa-siapa hak bawa sekali binatang kurban, dia tak boleh buka ihram. Ibnul Qayyim menyebutkan nama-nama sahabat-sahabat yang tak boleh buka ihram dengan sebab mereka juga bawa binatang kurban serupa dengan Nabi. Dia sebut antara mereka ialah Abu Bakar, Umar, Ali, Talha, Zubair. Tahawi menambahkan dalam riwayat Aisyah, berhubung dengan orang-orang yang tidak buka ihram kerana bawa binatang kurban, Uthman radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita tengok demo-demo ni kan, banyak serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul lah kita kata begitu. Jadi bawa binatang kurban juga serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi bawa tu tidak nanti banyak, seekor pada dah kalau bawa dengan niat ni nak bawa ni waktu sekali nak kurban. Sekarang ni orang tak buat lagu tu, orang pergi bayar dan apa tu cari sana. Zaman dulu orang bawa, bawa sekali. Ini antara mereka yang tak boleh buka ihram ni, dan tak boleh tukar haji yang diniatkan dengan umrah, tak boleh. Lepas pada tu faqama Suraqah bin Ju'shum. Oleh kerana hadis ni panjang, tak habis lagi, kita sekat tu dulu. Wallahu a'lam.